Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita saudara dalam sekitar 1 jam untuk pencerahan malam ini. Doa saya agar anda sentiasa walafiat. Apa khabar saudara Putra Pujangga, saudara Syah Ibrahim, saudara Nasir Daud? Kena godam. Hari Ahad saya sedih. Dah 2 hari saya ketawa je tengok keadaan ni. Saudara Zamri Asi, terima kasih. Saban malam menemani saya, saudara Muhammad Fuad. Salam dari Gombak. Saudara Said Nazri, Apple Hijau. Apa khabar saudara Nelawati Ainul, Muka Buku, Baha Biha. Apa khabar juga saudara Mak Nazri Syafi'i. Begitu juga saudara Zakaria, saudara Manap Talib, Nyaros Solvato, Nyaros Lavoto, Asnal Halimatun, Inong Sari, Joka Karim, user di TikTok pun ada, Alpas, saudara Muhammad Sa'aban, saudara Wahab Mansur, Waalaikumsalam saudara Mat Kok dan teman-teman yang sekarang ni ada 3. Jadi anda boleh menyantuni pencerahan ini di Facebook. Jangan lupa like, share dan subscribe. Begitu juga di Instagram, saudara Muhammad Sa'ban, saudara Wahab Mansur, saudara Nizab Fikri, ataupun di TikTok. Permintaan saya lain tak ada. Like, share dan subscribe. Begitu juga dengan saudara Mak Raimi, Mak Syirik. Salam untuk semua teman-teman. Saudara Abu Bakar Harun, saudara Nazar, saudara Hamzah, Syali Ahmad, Ramzul Zul di TikTok, siapa lagi, Ramzul Zul dan teman-teman yang lain. Saudara, segala-galanya masih lagi dalam keadaan 1000 persoalan. Terpulanglah saudara. Bagaimanapun seperti biasa, saya tetap dengan cara saya. Orang nak marah pun marahlah kepada saya. Saya perlu memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Bagi saya ini lebih penting, Puan Nuriah Asyad dari Hutan Melentang. Saudara, hari ini hari Selasa tanggal 22 November yang merupakan hari yang ke-979. Dah 979 hari, dekat 1000 hari dah saudara. Sebulan lagi genaplah 1000 hari. Bumi kita ini dilanda oleh virus corona. Menurut laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Sri Malaya, katanya tiba-tiba ada peningkatan balik saudara. Virus corona meningkat balik daripada 1633 kepada 2121. Ini menjadikan angka kumulatif yang terkumpul sudah pun mencecah 4,969,420 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Artinya, kalau lagi sekitar dalam 31 ribu nanti, genaplah 5 juta. Tinggi saudara. Saya melihat ada 9 negeri meningkat tiba-tiba. Sejajar dengan peningkatan tersebut dan cuma susut di 7 negeri saudara. Selangor bertambah balik. Daripada 562 meningkat kepada 1073. Wilayah Persekutuan 156. Sabah susut sedikit pada 109 dan Melaka 112. Itulah 4 negeri yang masih lagi ada jangkitan di atas 100. Jadi saudara, sekali lagi saya berpesan pada anda, jaga penyerakan sosial. Saudara tak apa saudara Syali Ahmad, tak apalah biar mereka marah. Nama pencegahan ini perlu diteruskan. Terima kasih. Kerana saya perlu mengingatkan anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Tak mampu saya nak tengok kalau ada teman-teman kita yang dijangkiti virus corona tersadai di hospital. Ini masalahnya saudara. Jadi berhati-hati saudara. Saya mengeluhlah saudara. Politiknya begini, virus coronanya begitu. Tak ada penyelesaian nampak gayanya saudara. Bagaimanapun, sebagaimana saya katakan, hidup ini perlu diteruskan. Jadi teman-teman dalam kehidupan ini berusahalah untuk mencari kehidupan kita. Sebab itu saya menyediakan halaman e-commerce. Kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241.
supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Matlamat lain tak ada, saudara. Sama-sama kita berniaga. Sama-sama saya memberi pencerahan. Bagaimana saya pergi ke mana-mana kawasan, saya melihat kalau tempat itu wajar dipromosikan, saya promote lah. Itu saja niatnya, matlamatnya supaya warga kita berpeluang untuk berniaga, saudara. Ingat, 9/10 daripada pendapatan itu kalau hasil dari perniagaan, itulah yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Saya jangan lupa hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Al-Azhar hanya memasarkan setangi Al-Bakur, iaitu seperti kimian. Dibakar, rumah kita semerbak harum baunya. Ingat, rumah yang wangi, yang cantik, yang terhias, itulah rumah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab, saudara. Jadi kalau anda tak dapat berhubungan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Ataupun teman-teman di Lembah Kelang yang mahu memesan agar buah-buahan dapat terus dihantar ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Harga murah, buah-buahannya adalah buah-buahan yang grade yang terbaik, saudara. Kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Ini hanya untuk teman di Lembah Kelang. Dan jangan lupa, makanan yang paling saya suka sekali, yang mengasyikkan, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 09435-1203. Kepada teman-teman yang ingin berniaga, nak jadi agen, tim Nur Aisyah sekarang ini boleh dihubungi di talian 018-279-4288. Ini kerana tim Nur Aisyah sedang mencari rakan kongsi perniagaan di kawasan anda. Produk kosmetik wanita, makanan segera dan juga susu. Terpulanglah pada anda. Dan akhir sekali, tentulah saya harus mempromosikan perniagaan sahabat kita Saudara Zul dari Tokoh Jamu Kemaman. Saudara boleh hubungi Saudara Zul di Tokoh Jamu Kemaman 019-917-0449. Tokoh Jamu Kemaman hari ini saya nak tunjuk iaitu Jelly Gamat Extract. Ini beliau hasilkan sendiri, saudara. Jelly Gamat Extract ni tujuannya adalah untuk memulihkan luka-luka dalaman, seperti pembedahan, waktu bersalin atau berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, iaitu risa, masalah angin medu, dan melegakan sistem pernafasan. Sesuai juga untuk mereka yang mengalami alahan kencing manis dan darah tinggi. Kalau susulan kepada COVID-19, Jelly Gamat juga sesuai, ya saudara. Jangan lupa itu daripada produk yang dihasilkan oleh saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman. Juga yang dihasilkan olehnya iaitu tonik mayang seri lebat, iaitu ekstrak buah keras untuk menghitamkan rambut serta mengatasi uban. Saya ni tak boleh lah, dah uban dah penuh, saudara. Bagi yang ada sikit-sikit uban daripada berinai, eloklah gunakan tonik mayang seri lebat, iaitu ekstrak buah keras untuk menghitamkan rambut serta mengatasi ubat, melebatkan rambut serta meluruskan rambut, memberi nutris akar rambut dan menyuburkan rambut. Ia mengandungi aromaterapi, menghilangkan stres dan sesuai untuk seisi family. Jangan lupa, saudara, hubungi sahabat kita saudara Zul, Tokoh Jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Itu sahaja, saudara. Dalam 5 minit, 6 minit saja saya ambil masa, saudara, untuk segmen e-commerce. Dan sebelum saya meneruskan pencerahan, saya sentiasa mengingatkan teman-teman dalam segmen naluri kehidupan. Politik juga. Saya tahu anda tak sabar nak mendengar pencerahan berhubung dengan politik kita. Ke Puan Mina Ahmad, Saudara Zairil, Saudara Abdullah Manap, Saudara Qoli Onsman, Muhammad Safari, Ded Mahazir di Instagram. Begitu juga Ramzul, Nasiwati. Jangan bergaduh, saudara. Kalau boleh jangan bergaduh. Saya minta jangan bergaduh, saudara. Ingat, saudara, syaitan adalah musuh yang sangat ganas dan kejam. Keinginan syaitan hanyalah untuk menjerumuskan. Syaitan ni matlamatnya adalah untuk menjerumuskan manusia ke dalam azab yang sangat pedih dan maha dahsyat. Kerana Allah berfirman, maksudnya
Syaitan berkata, "Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, pasti aku akan memperindah segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya," itu manusia di dunia ini. Dan kata syaitan, "Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam kalangan mereka." Ini ayat ini boleh dibaca dalam surah Al-Hijri ayat yang ke-39 ke-40. Tapi malang saudara, ramai tak mengetahui dan menyedari bahawa syaitan sedang menyerang kita. Peperangan dengan syaitan ialah peperangan maknawi. Ia tidak kelihatan dengan mata kasar, tapi hanya dapat dilihat melalui mata hati. Bayangkan saudara, dua orang peninju sedang bertinju. Seorang ditutup matanya, manakala seorang lagi dibiarkan terbuka. Siapakah yang akan memenangi tersebut? Tentulah peninju yang terbuka matanya. Begitulah dalam peperangan melawan syaitan, ia boleh melihat kita, tapi kita tak boleh melihatnya. Jika kita tidak mempunyai pandangan mata hati yang padu serta petunjuk ilahi, sudah pasti kita akan kecundang. Dan itulah Allah berpesan melalui firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya, ini firman Allah SWT, sesungguhnya syaitan ialah musuh yang nyata bagi kamu. Ini boleh dibaca dalam surah Yasin, ayat ke-60. Jadi atas dasar inilah, hukum berperang dengan syaitan adalah wajib. Jangan sekali mengharapkan perdamaian dan gencatan senjata apabila kita berperang dengan syaitan. Allah menegaskan lagi, maksudnya, sesungguhnya syaitan ialah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Ini juga terdapat dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-6. Tidak ada alasan untuk kita berasa tentram dengan godaan, pujukan dan tipu daya syaitan. Ketahuilah, syaitan ialah musuh yang tidak pernah tidur dan sentiasa menggoda kita, saudara. Saya harap anda semua dapat menghayati segmen naluri kehidupan ini, saudara. Lain tak ada, kita saling berpesan-pesan. Begitu juga dengan mutiara kata kiriman Tan Sri Usu, katanya, bagi orang yang kental imannya, meskipun tidak pernah menatap wajahnya maupun mendengar suaranya, namun setiap kali menyebut namanya, pasti ada kerinduan kepadanya akan bertandang. Ini bagi mereka yang kental imamnya. Ingatkan baginda Rasulullah SAW, meskipun tidak pernah menatap wajahnya maupun mendengar suaranya, namun setiap kali menyebut namanya, pasti kerinduan kepadanya akan bertandang. Terima kasih Tan Sri Usu atas kiriman mutiara kata dan saling kita berpesan-pesan. Pesanan saya lain tak ada. Kepada pimpinan negara, janganlah anda berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Saban hari saya harus mengingatkan saya. Baik, saya. Bicara kita malam ini adalah kemunafikan politik. Orang munafik, saya, kalau dia berjanji, dia mungkar. Kalau bercakap, dia berbohong. Ini antara ciri-ciri orang yang munafik, saudara. Bagaimanapun, saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, santun dulu. Pantun Pak Nazir yang penuh dengan kiasan. Terima kasih Pak Nazir. Sedia menghantar kiriman saban hari pada saya dari Perlis. Katanya, beli pensil di kedal Bang Akil, terserempak Bang Saleh, berjalan di pekan. Kaya hasil menjadi wakil, tidak terpilih, mengamuk sakan. Jadi belum menyindir orang yang bertanding wakil rakyat dan sebagainya. Mereka mengharapkan hasil jadi wakil rakyat itu kaya, tapi bila tidak terpilih, mulalah mengamuk sakan. Tambah Pak Nazir lagi, biri-biri di tepi jalan, arah ke Padang sebelah Cerang. Harapan diakhiri dengan kegagalan, begitulah terkadang menimpa orang. Kita mengharap, akhirnya gagal. Itulah yang terjadi kadang-kadang. Jadi janganlah kita nak marah sebarangan, mengempah diri, mengata itu dan ini, saudara. Sebab itu saya harus memberi peringatan sekali lagi bagi mereka yang menyunting semula live saya ini. Saya berpesan, setiap suntingan yang anda lakukan, yang anda masukkan dalam sebarang channel, sama ada YouTube ke mana-mana pun, itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan kiriman sebarang persoalan yang anda lontarkan. Seandainya ia menyanggah dengan syarat-syarat ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi,
anda harus bertanggungjawab. Saya tak mampu nak menilai, nak menatap ataupun untuk memantau kesemua komen maupun suntingan anda. Ya saudara, ingat saudara, bila kita berbicara ini, kita mesti prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Ini hanyalah sekadar pencerahan politik, matlamatnya adalah untuk memberi informasi. Ya saudara, dan saya harapkan agar kalau anda mahu bersoal jawab boleh, tapi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang murni, sebab kita adalah warga cinta damai. Ya, saudara, ingat itu. Keadaan hari ini cuaca masih lagi tak ada hujan pun. Orang duk kata banjir dan sebagainya, tak ada. Belum ada laporan saya terima daripada Kementerian Jabatan Kaji Cuaca. Bagaimanapun berhati-hati. Khawatir bimbang saya sebab saya tengok dah 2-3 hari ini panas. Bila cuaca panas, ia bakal mengundang hujan lebat. Bila berlaku hujan lebat, kalaulah sistem peparitan kita ini tidak ditangani dengan baik, kalau pimpinan masih lagi asyik dalam politik yang belum menentu, maka boleh mengundang banjir. Jangan salahkan takdir, salahkan tangan-tangan kita sendiri, saudara. Dan sebab itu hari ini saya juga menerima laporan bahawa jumlah korban akibat gempa bumi berukuran 5.6 pada skala Richter yang melanda wilayah Jawa Barat di Indonesia pada semalam telah meningkat pada 162 korban saudara. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dia berkata dalam tempoh 24 jam seramai 326 orang diberikan rawatan, dengan kebanyakannya merupakan mangsa mengalami patah tulang akibat ditimpa runtuhan bangunan. Saudara, di gempa bumi itu berlaku di Cianjur, di wilayah Jawa Barat. Jadi bumi kita yang bahagia ini, kita harus bersyukur kita tak ada gempa bumi. Tapi yang ada adalah gempa politik, saudara. Itulah keadaannya. Cuma saya melihat, saudara, dalam keadaan-keadaan begini saya terfikir, ini sekadar pencerahan minda sebelum saya memberi pencerahan yang lain. Saudara, tentang angka 30 yang saya katakan ini angka keramat yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional waktu pilihan raya yang ke-15 beberapa hari yang lalu, saudara. 30 nombor ini merupakan nombor penentu. Buatlah macam mana pun, tanpa 30 angka ini, saudara, tak boleh nak bentuk kerajaan. Itu keadaannya. Cuma apakah anda terfikir bahawa ini, saya suka bermain dengan nombor macam numerologi, saudara. 30 itu adalah 30 juzuk kitab Al-Quran. Apakah Allah mahu menunjukkan sesuatu, saudara? Jadi tidak siapa pun sekarang ni tanpa 30 boleh menumbuhkan kerajaan. Kehidupan kita tanpa 30 juzuk Al-Quran ini, kehidupan kita tempang dan serba berkurangan dan tidak menentu. Sementara itu pula, saudara, kita melihat pula jumlah yang kursi-kursi yang diperolehi oleh parti-parti pembangkang yang bukan daripada UMNO, iaitu dicampur kiri kanan pun jadi 10. Cuba hayati, saudara. Contohnya parti Pakatan Harapan, dia dapat 82 kursi. 8 campur 2, 10. Sementara itu parti Perikatan Nasional 73. 7 campur 3, 10. Begitu juga gabungan Parti Sarawak dan gabungan Rakyat Sabah 28. 2 campur 8 adalah 10. Jadi lihat betapa terjadi semua ini bukan sesuatu yang sekadar terjadi begitu saja, saudara. Semua ada rahsia. Sebab itu kita perlu renungkan. Pakatan Harapan 82, 8 campur 2, 10. Pakatan Perikatan Nasional 73, 7 campur 3, 10. GRS, GPS 28, 2 campur 8, 10. Kenapa semua terjadi? Sebab itu, saudara, 10 itu adalah 10 jari kita. 10, tapi tidak genap tanpa ada 30. Jadi sebab itu, ia menggambarkan seolah-olah Allah meminta, kamu dah genap ni 10, kembalilah kepada Al-Quran 30 juzuk. Saya rasa mungkin itulah yang mesej tersembunyi yang sepatutnya harus dipikirkan oleh setiap orang politik. Kembali kepada Al-Quran untuk saling berdamai, untuk saling berbaik-baik.
Jangan terus bermusuhan. Hidup ini tak kekal lama. Apa yang dikejar sangat jawatan itu. Sabar, bertenang. Yang penting, lestari kehidupan rakyat perlu ditangani. Tadi saya, baginda Tuanku Yang Tuan Agong telah memerintahkan. Dah jumpa pun dengan dua pemimpin, iaitu sama ada Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Tan Sri Muhyiddin. Dua-duanya cuma dapat antara 82 dengan 73 kursi. Tak boleh bentuk kerajaan. Jadi hasrat baginda memanggil kedua-dua mereka, baginda mencadangkan, menyarankan, kenapa tidak dua parti ini berdamai membentuk sebuah kerajaan. Ya tentulah kalau 82 campur 73 ada 155. Tentulah kerajaan ini lebih stabil dan lebih kukuh. Tapi nampak gayanya kalau dengar kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin, dia kata dia tak mau. Ketetapan daripada Perikatan Nasional tidak akan berunding ataupun membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Dia pun balik. Begitu keadaan saya. Saya tengok kenyataan begitu, saya tak mau komen lah. Tapi saya terkejut. Kenapa begitu sekali baginda Tuanku menyarankan supaya kita berdamai. Sudah-sudahlah. Baginda lebih penting memikirkan soal rakyat. Selagi suasana politik ini tergantung, pasaran saham masih lagi dalam limbo. Pelabur takkan datang. Ekonomi terus merosot. Apakah mereka yang bernama pemimpin benar-benar kasih dan sayang pada rakyat? Tuanku Agong dah bagi menyarankan. Ini yang saya katakan, mereka seolah-olah munafik dalam politik. Bercakap soal rakyat. Kita berjuang semata-mata untuk rakyat. Kita berjuang dalam lestari untuk menjadikan negara ini makmur. Tuanku dah sarankan, selepas tidak ada mana-mana parti yang boleh menubuhkan kerajaan. Kenapa tidak disantuni saranan tuanku? Apa salahnya? Bunding. Dan kenalah menghormati arus ataupun sistem demokrasi. Yang kamu nak tunjuk kamu hebat buat apa? Betul mungkin ada orang sign SD lah apa semua. Ini tidak boleh menjamin kestabilan politik. Tuanku begitu berlapang dada, sanggup menerima, sanggup berjumpa, meluangkan waktu. Tapi saranan tuanku tak ada. Jadi akhirnya tuanku menitahkan. Baginda merasakan kalau begitu keadaannya, pagi besok jam 10.30 pagi, maka baginda meminta. Ini parti yang ketiga terbesar, iaitu UMNO Barisan Nasional menghadap tuanku sebab baginda nak berjumpa seorang demi seorang. Apa keputusan ahli calon-calon yang berjaya, yang bakal mengikat sumpah sebagai ahli parlimen ini, apakah mereka menyokong mana-mana parti? Ini saja saudara yang saya rasa apa yang dilakukan oleh baginda tuanku. Kadang-kadang saya sebab saudara. Begitulah baginda concern, mau melihat kestabilan politik. Tapi pemimpin politik angkuh, tak mau dengar saranan tuanku. Bila saya dengar kenyataan begitu, menyerap juga darah. Tapi nak buat macam mana? Mereka telah pun dipilih oleh rakyat. UMNO tak ada kuasa. Kita parti yang kalah. Kalah teruk, bukan sikit. Saudara, cuba tengok, saya dah baca tadi, dia kata ada kenyataan. Ini yang saya katakan, bahawa kemunafikan politik. Petang tadi, dua pemimpin utama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dititahkan menghadap Duli Yang Mulia Tuan Agong, dan baginda menyarankan agar dibentuk kerajaan campuran atas nama unity government. Tapi bila saya dengar kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin dalam menjawab persoalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam media sosial, boleh kita dengar saudara. Apa dia kata? Tuanku mencadangkan agar kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan ataupun unity government. Tapi kami tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya termenung lah. Tuanku dah saran pun tak nak. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tak apalah, saya tunggulah. Saya bukan nak menguji mana-mana. Sedangkan dalam keadaan kedudukan sekarang, dari sistem demokrasi, parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah majoriti di kalangan minoriti. Dia tidak ada punya majoriti untuk membentuk kerajaan. Tapi di jumlah angka dia lebih tinggi saudara. Jadi dalam keadaan begini,
Saya tengok pemimpin UMNO ramai mengatakan kalau boleh tak apalah, kami rela jadi pembangkang. Okey, tak ada masalah. Dan itu sedar diri. Ya, saudara. Tapi dalam keadaan sekarang ni, sepatutnya bawalah berbincang. Sebab itu Agong menitahkan. Ertinya sekarang ni, saudara, keadaan masih tergantung. Belum ada mutlak. Belum ada seorang pun yang Duli Yang Maulid Tuan Agong melantik sebagai Perdana Menteri. Sama ada Perdana Menteri interim ke apa ke, tak ada. Itu kenyataan sebenarnya. Ada orang mengatakan interim, ada orang mengatakan sementara. Saya katakan tidak ada kenyataan daripada istana. Malahan apa yang ditularkan, apa yang dinyatakan oleh pihak istana, tuanku nak tunggu berjumpa dengan ahli wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya baru ini untuk menentukan kedudukan yang mana mereka sokong. Terpulanglah. Memang saya tak nafikan bahawa Barisan Nasional rela jadi pembangkang. Tapi belum apa-apa lagi, dah pengurusi Barisan Nasional dah kena kutuk. Ini masalahnya. UMNO Barisan Nasional belum membuat ketetapan. Orang kata jadi pembangkang, dia setuju. Tak ada pula dia kata semua bawa ahli-ahli UMNO ni sokong. Tak ada. Saudara. Jadi keadaan sekarang ni, saya khawatir, saudara, masyarakat niaga, masyarakat besar, pelabur pun sekarang ni tentulah akan marah pada Barisan Nasional kerana tidak membuat ketetapan. Dia satu hal lagi. Inilah yang harus dipikul oleh Presiden UMNO dalam membuat ketetapan. Kerana sekarang ni balik-balik pada UMNO. Itulah, selama ini kamu maki UMNO. Selama ini kamu kata UMNO itu perompak, penyamun, mak sakau dan sebagainya. Sekarang macam mana? Tuhan nak tunjuk, saudara. Tak apalah, kita berlapang dada, tak ada masalah. Kita tunggu besok 10.30 pagi. Tetapi apa yang saya sarankan, supaya ahli-ahli UMNO janganlah maki hamun Presiden. Presiden dah buat yang terbaik. Di mana Presiden kata, kita lebih redha menjadi pembangkang sebab rakyat telah menolak kita. Okey, tak ada masalah. Dalam waktu yang sama, dah letak pula kesalahan, kekalahan UMNO Barisan Nasional ini kerana Presiden. Saya kata benda begitu tadi, saya tengok saudara Zamir Ibrahim menyalak dia, menjerit dia. Sebab bila Datuk Ismail Sabri melampiaskan seolah-olah katanya meletakkan kesalahan itu pada Presiden. Sedangkan dapatan saya ada juga kalangan anak-anak muda yang dilihat menolak UMNO Barisan Nasional, katanya ya, kerana kita menggunakan poster boy calon Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Jadi artinya rakyat juga menolak beliau sebagai calon Perdana Menteri. Janganlah letak kesalahan pada Presiden saja. Begitu juga mana-mana menteri besar, jangan marah. Di Kelantan ruyup habis, di Terengganu ruyup habis, di Pahang pun nak tubuh kerajaan negeri pun tak mampu. Dan saya lihat pula akhirnya apa yang berlaku di Perak. Kerajaan di Perak tadi telah pun membentuk kerajaan dalam mengangkat sumpah semua exco. Tapi saudara, sebelum itu saya nak mengingatkan anda, jangan lupa ini sejarah. Saya harus mengulangkan ini balik. Dalam sejarah pada tahun 2008 kerajaan UMNO Barisan Nasional di Selangor hilang. Kerana waktu itu Barisan Nasional cuma mampu mendapat 20 kerusi Dewan Undangan Negeri. PAS waktu itu mencapai kemenangan 15 kerusi. Dan Pakatan Harapan, masa itu saya ingat Pakatan Rakyat lah, mendapat 21 kerusi. Dan waktu itu tidak siapa pun majoriti. Tidak ada siapa pun boleh menubuhkan kerajaan negeri waktu itu. UMNO menyarankan kepada PAS, marilah kita berdamai. Tak mahu. Dan mereka lebih senang untuk dalam gabungan antara PAS dan Pakatan Rakyat. Dan masa itu saja, bila keputusan PAS buat, tak ada siapa pun ahli PAS yang marah presidennya. Tak ada. Sedangkan waktu itu Pakatan Rakyat ada DAP. Ini saya nak mengulangi sejarah supaya jangan kita mengatur orang saja. Lihat diri kita sendiri juga. Kita juga pernah terjebak dalam suasana yang sama waktu menubuhkan kerajaan di negeri Selangor. Akhirnya apa jadi? Sampai sekarang kerajaan di Selangor tak ada lagi UMNO Barisan Nasional. PAS pun tak ada dah. Ada pun 1-2 orang dan hilang kuasa.
Dan nak marah siapa? Kita jangan marah. Sistem demokrasi memutuskan. Waktu itu Pakatan Harapan Pakatan Rakyat dapat 21. Dia majoriti. Dan PAS pun bersetuju. Dengan 15 kursi, sokong. 21 campur 15 ada 36 kursi. Daripada 56 kursi Dewan Undangan Negeri. Tak ada masalah. UMNO berlapang dada. Tak ada nak blame orang. Tak ada nak tuntut itu, tuntut ini. Tak ada. Sebab rakyat kata kamu dah ditolak oleh rakyat Selangor, teruskanlah jadi pembangkang. Tetapi yang hairannya dalam saat-saat begini, macam di Perak, dah marah pula pada UMNO. Apabila UMNO bersetuju untuk membentuk kerajaan di negeri Perak dengan 9 kerusi daripada UMNO Barisan Nasional dan 24 kerusi daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tentulah mempunyai parti-parti daripada DAP, daripada Amanah dan juga Parti Keadilan. Sementara Perikatan Nasional ada 26 kerusi. Saya dengar juga kenyataan yang saya baca, kenyataan yang diterbitkan oleh Datuk Anwar Zaini. Kabarnya tuanku menyarankan supaya gabungan Parti Bersatu, UMNO, PAS membentuk kerajaan. Dan biarlah calon daripada PAS jadi Menteri Besar. Kata Datuk Anwar Zaini lah sebagaimana yang saya baca. Saya benar atau tidak saya tak tahu, tapi apa yang tertulis dia memberi penjelasan. Tapi Parti Bersatu menolak. Bila dah tolak, maka akhirnya Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan 24 kursi campur 9 kursi jadi 33. Dari 26 itu Perikatan Nasional. Jadi akhirnya terbentuklah kerajaan negeri Perak. Jadi jangan marah. Ini dia orang marah pula, maki hamun Datuk Syahrani. Kerana dengan pembentukan itu maka terjadilah parti wakil-wakil daripada DAP Cina duduk dalam exco. Kamu dah tolak, kamu marah orang. Orang nak buat baik. So lihat Datuk Seri Muhammad Datuk Syahrani kesan daripada perkongsian itu, maka Pakatan Harapan bersetuju. Menteri Besarnya Datuk Syahrani bersama-sama dengan 3 ahli Dewan Negeri dari UMNO, iaitu Datuk Muhammad Zulkifli Harun. Sahabat saya daripada UMNO, daripada Dewan Undangan Negeri Lintang. Begitu juga Datuk Puan Salbiah Muhammad yang mewakili UMNO Temenggur, serta Khairuddin Abu Hanafiah daripada Belanja. 3 daripada UMNO. Kemudian daripada PEN ataupun Amanah, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, 1. Daripada Parti Keadilan, Muhammad Azlan Helmi, daripada Wakil Tualang Sekah. Begitu juga dengan Sandria Eng Shai Ching, PKR, daripada kawasan Dewan Undangan Negeri Teja. Daripada DAP, A. Siwanisen, wakili Dewan Undangan Negeri Sungkai. Loh Si Yi, DAP Jalung. Teh Kok Lim, DAP Aulong. Dan Wu Kah Leong, DAP Pasir Benambah. 4 daripada UMNO, termasuk Menteri Besar. 4 daripada DAP, 2 daripada Parti Keadilan, 1 daripada Amanah. Bukankah ini baik? Saya tak tahulah tiba-tiba diserang Datuk Syahrani, marah dia, maki hamun dia, buat apa? Sebab kerajaan negeri perlu bersidang, bajet negeri perlu dibentangkan. Saya gusar kerana seandainya kita masih lagi tergantung bagaimana bajet negara. Ini keadaan saya je, sebab itu saya katakan kita mestilah berlapang dada. Jadi sepatutnya lah kita daripada parti UMNO khususnya, okey, kita bersetuju untuk jadi pembangkang. Tidak mahu bersetuju, tidak mahu menubuhkan kerajaan, tidak ada masalah. Tetapi keadaan sekarang ini kritikal. Saranan agung supaya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ditubuhkan satu kerajaan, unity government. Mantap saudara, 82 campur 73, 156. Lebih 2/3. Tapi ini tidak mahu diterima. Nak buat macam mana? Nasib Muhyiddin turun balik saja saudara. Jadi sebab itu saya katakan sekarang ni, kadang-kadang mereka mengamalkan politik yang munafik. Tengah hari tadi pun saya dah jelaskan. Setiap kali ceramahnya, pemimpin meminta agar rakyat mematuhi undang-undang.
dan juga perlembagaan. Mesti menjunjung perlembagaan. Kerana tidak sesiapa pun mengatasi perlembagaan. Perlembagaan menetapkan begitu. Di mana dalam kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Prinsip demokrasi, pihak yang menang mestilah dinobatkan sebagai pemimpin. Yang majoriti lah. Memang sekarang ni tak boleh nak tubuh. Sebab 82, 73, 30. Bagaimanapun, Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia terkehadapan. Ini fakta saudara. Yang kita bersusah payah pula cari SD lah untuk menentukan pemimpin. Saya tak tahulah kenapa nak dinafikan. Rakyat dah buat keputusan. Jangan marah. UMNO akur. Keputusan rakyat menolak UMNO. Okey. Tapi sekarang ni kita tak boleh terus membiarkan keadaan tergantung. Bajet mesti segera diluluskan. Sekarang ni dah masuk 22 bulan. Apa nak jadi pada negara? Sebab itu saya katakan mereka ni munafik. Bercakap mengajak rakyat mematuhi perlembagaan, mematuhi undang-undang. Tapi mereka sendiri melanggar sistem demokrasi. Saya, kita contohnya, ini daripada UMNO, daripada ahli-ahli UMNO kita sendirilah, pemimpin lah, the so-called ketua-ketua bahagian. Kita mesti mengamalkan demokrasi. UMNO adalah parti yang mengamalkan demokrasi. Demokrasi apa benda kalau kita tak mengiktiraf orang yang menang? Prinsip demokrasi, yang menang tetap dimenangkan. Yang kalah menerima kekalahan, sedar diri. Dan pihak yang menang tidak akan menekan yang kalah. Ini prinsip saudara. Jadi sekarang ni, saya tak tahulah saudara Ilyas, dia kata mereka fikirkan soal projek. Ini masalah. Politik ini bukan gudang, bukan kebun untuk menangguk kekayaan. Kalau mereka benar-benar ikhlas, sekarang ni dah dalam keadaan yang begitu in the limbo sekarang ni, saya bersimpati dengan Presiden UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional. Dia harus mengawal ahli-ahlinya. Tentulah kalau UMNO Barisan Nasional membuat ketetapan menyokong Perikatan Nasional, artinya UMNO sudah menyanggah prinsip demokrasi. Kalau sokong Pakatan Harapan, UMNO dituduh nak sangat dengan DAP. Ini masalah ni sekarang ni, kita dalam in the limbo, dalam keadaan yang tertekan. Pergi ke kanan kena, pergi ke kiri kena. Saya bersimpati lah Datuk Seri Zahid Hamidi dalam keadaan sekarang ini, selepas dia memikul tanggungjawab daripada dia mengambil alih daripada Datuk Seri Najib, begitulah dia berusaha untuk menjadikan UMNO kembali bangkit. Bila dah bangkit, jangan lupa saya peristiwa apa yang berlaku waktu UMNO Barisan Nasional kalah. Waktu itu masih lagi kita ada 79 ahli parlimen. Ada di kalangan ahli parlimen kita yang belot. Mereka inilah yang menjadi the so-called orang yang kater, menjadi wakil rakyat ini, bayar itu bayar ini katanya, supaya menyokong kerajaan waktu itu dipimpin Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Presiden UMNO dia nak buat macam mana? Terima ajalah hakikat. Dan akhirnya tidak direstui. Kerajaan Pakatan Harapan runtuh kerana prinsip demokrasi dilanggar. Yang kecil memerintah yang besar. Boleh katakan, saya ingat dalam setahun lebih saya dah bercakap benda ni. Akhirnya berlaku lagi krisis, langkah Sheraton. Saya mengulangi lagi anda. Sekali lagi, prinsipnya minoriti menguasai majoriti. Dilanggar lagi. Pun tidak ada kesudahan, tidak ada keberkatan, tidak ada barokah, saudara. Untuh. Malahan kesan daripada keruntuhan itu, dengan ekonomi kita runtuh, rakyat terseret, rakyat menderita, hidup terpaksa naik bendera putih, rakyat pula terkurung di rumah, meniaga tak boleh, apa pun tak boleh. Ini kifarat yang kita alami, kesan daripada pelanggaran prinsip, saudara. Dan bagaimanapun, bila kita tarik sokongan bagi pada Datuk Ismail Sabri, okeylah nak benda semua. Tetapi bila kita minta diadakan pilihan raya, yanglah tuntut mengadakan pilihan raya ni ahli UMNO juga. Tapi kenapa disalahkan pada Presiden? Setahun setengah lamanya saudara, UMNO menjerit minta pilihan raya. Bila dah adakan pilihan raya, bila rakyat menghukum kita,
Tak boleh terima pula disalahkan Presiden. Masa itu, nanti Datuk Zahid Hamidi ni bohong. Kalau menang nanti, dialah nak jadi Perdana Menteri. Dialah nak jadi berada dalam kuasa untuk menyelesaikan masalah kes mahkamahnya. Terbukti hari ini, saudara. Dalam perbincangan, dengan cakap-cakap bahawa seandainya kerajaan ini dapat dibentuk, antara kerajaan Pakatan Harapan dan mungkin disokong oleh UMNO, dah terpaksa sekarang ni, besok mereka terpaksa buat keputusan. Seandainya UMNO di hadapan, dan calon kita adalah Datuk Mahmat Hassan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini tuntutan kita. Kabarnya Pakatan Harapan bersetuju. Tak ada pula Datuk Zahid nak letakkan nama dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Salah juga. Apakah UMNO, wakil-wakil rakyat UMNO nak sokong daripada Tan Sri Muhyiddin yang mewakili Perikatan Nasional? Mana mampu, mana boleh. Ini melanggar prinsip demokrasi. UMNO bercakap soal demokrasi. Saya Muhammad Hafri Firdaus serahkan kepada Tuan Agong sajalah ambil alih pemerintahan negara. Kita dah serahlah begitu. Dan jangan lupa saya, Panglima Angkatan Tentera pun dah berbunyi. Kalau ini keadaan, negara perlu diselamatkan. Rakyat perlu diselamatkan. Jangan sampai rakyat tak makan. Ini masalah saya. Bagi saya bukan prinsip. Nak ikut marah, semalam saya dah cakap marah. Kemarin saya dah katakan. Marah, memang kita marah. Sebab, dua-dua parti itu, lain tak ada, maki hamun pemimpin UMNO ni. Tak ada yang baik. Siang hari, siang malam, menjelang pilihan raya, kalau nak ikut ke Pakatan Harapan, Rafizi daripada Johor sampai ke Perlis, maki kita ni bagai nak agak. Penyamun, penipu, penyangak, mak sakau. Tak pedih ke kita, saudara? Hari ini, UMNO juga yang dicari. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya tidak akan kembali pada UMNO. Parti dah kelongkang. Parti yang korup. Parti yang penuh dengan klepotrak. Hari ini, apa jadi? Cari juga UMNO. Ini keadaan yang perlu dipikirkan secara rasional, saudara. Begitulah pimpinan UMNO berlapang dada tunggu. Tuanku panggil Saudara Muhammad Faiz. Ni suara anak muda. No Anwar, no DAP. Saya fikir begini, saudara. Bukan soal begitu. Kita tak boleh bangga dengan no itu, no ini. Rakyat nak hidup. Negara perlu dibangunkan. Ekonomi perlu dipulihkan. Ini bukan soal no Anwar, no DAP. Habis? Dalam Perhimpunan Agung UMNO juga kita membuat keputusan no PBM. Kita dah bersetuju tidak akan bersekongkol, tidak akan bersama dengan Parti Perbumi Bersatu Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tapi demi nak menyelamatkan negara. Waktu itu bila keadaan dalam limbo, kita tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Maka kita sama juga lagilah duduk sekali bersama dengan PAS, bersama dengan PBM dan Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Apa jadi? Keadaan yang sama. Akhirnya kita dikalahkan. Dan sekarang ni, kalau begitu keadaannya, masa kamu nak jadi menteri, ini saya nak cakap dengan bekas-bekas menteri, malahan menteri-menteri ataupun ahli-ahli parlimen, mereka yang dah menang jadi ahli parlimen, yang nak marah dengan Presiden UMNO. Masa kamu menyokong PBM itu, bukankah itu melanggar kehendak Perhimpunan Agung UMNO? Kerana untung pada kamu, setuju. Boleh tutup mata sebelah. Tapi, bila sekarang ni, dalam keadaan yang terdesak, yang dulu Yang Mulia Tuan Agong minta UMNO buat keputusan. Kalau menyokong Anwar Ibrahim, maka melanggar Perhimpunan PAU. Apa punya orang lah anda ni? Apa punya manusia lah anda ni? Sebelum itu saya dengar kenyataan, ada dalam tular dalam media sosial. Apa kata Anwar Musa? Tidak ada salah. Mungkin satu ketika nanti UMNO bekerjasama dengan DAP. Tular dalam media sosial. Waktu itu boleh. Sekarang kita tidak boleh bersama dengan parti yang mengamalkan cawanis. Apa benda ni? Cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah anda mengheret rakyat untuk terjebak dalam politik yang anda cipta sendiri. Sebab itu saya kata petunjuk Allah anda tak baca. 82 daripada Perikatan Pakatan Harapan 10 genap. Juga 73 genap 10. GPS, DRS saudara 28 genap 10. Kembalilah kepada
sunnah Al-Quran. Dah ditulis. Manusia itu perlu perdamaian. Jangan wujudkan permasalahan. Jangan wujudkan permusuhan. Ini masalah ni saya lihat, saudara. Saya kadang-kadang marah. Marah saya jadi. Sebab saya melihat seolah-olah parti yang saya dokongi. Memang saya sedih. Kita kalah. Dan kita mesti berlapang dada menerima kekalahan. Adalah sebabnya. Kerana rakyat bosan. Sejak berlakunya langkah Sheraton, rakyat tengok apa percaturan UMNO. UMNO dituduh terlibat dengan kerajaan pintu belakang. Ini menimbulkan dendam pada rakyat. Naik Tasimuddin. Kemudian Tasimuddin turun. Naik Ismail Sabri. UMNO dikatakan kerajaan tebuk atap. Sebab itu mungkin rakyat tak nak. Dia kata orang UMNO ni lain tak ada. Berebut kuasa saja. Dan kali ini dalam keadaan kita kalah sebegitu teruk. Brother, you are gone. Kita masih lagi mengulangi perkara yang sama. Sebab itu saya kata sudah sampai masanya kali ini. Pimpinan-pimpinan yang jadi warlord, yang jaga bahagian apa semua ni, kita buanglah. Saya minta supaya Presiden UMNO ambil ketetapan. Gunakan kuasa yang ada. You must be firm. You must be strong. Kalau ada mana-mana ketua bahagian yang melakukan sabotaj, ada bukti, singkirkan daripada UMNO. UMNO tidak memerlukan orang beginilah. Sebab kita nak memperbaiki semula imej UMNO yang begitu teruk tercalar. Rakyat marah, anak-anak muda marah. Sebab itu macam kata saudara Zamir Ibrahim, jangan salahkan presiden saja. Semua kata mesti poster boy Datuk Ismail Sabri pun lingkup juga. Ertinya rakyat tak mau terima beliau sebagai Perdana Menteri. Dan sekarang ni dalam limbo begini, ada pula cerita mengatakan Datuk Ismail Sabri lah jadi calon sebab Perikatan Nasional bersetuju kalau Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Orang akan bertambah marah. Kita yang tak ada kuasa macam sekarang ni berlaku di Perak. Datuk Syahrani ambil jawatan sebagai Menteri Besar, kena maki teruk. Kerana kita dah hilang kuasa. Jadi, tapi bila disarankan oleh istana supaya berdamai, diwujudkan satu gabungan, okeylah. Dan sekarang ni begitu juga berlaku di Pahang. Apakah kita tak sedar? Saya melihat untuk meletakkan UMNO, kerana kita akan menghadapi pilihan raya negeri. 6 negeri kita akan hadapi nanti. Kalau kita dengan Perikatan Nasional, tak payah fikirlah soal pilihan raya negeri. Nak kita berhadapan dengan PAS tak boleh. Sebab PAS berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Jadi, lupakanlah untuk bertanding di negeri Kelantan. Tentulah PAS kata semua kawasan ni kami nak bertanding. Kemudian nak bertanding di Terengganu. Juga pimpinan PAS kata, no, kami dah menang, kami tak akan bagi. Lihatlah, 14-0, 9-0. Jadi, UMNO akan jadi seperti parti Kupang Tembaga. Saudara Rahman Abu, saya tak tahulah kita nak singkirkan KJ ke, saya tak tahulah. Itu terpulang daripada pimpinan UMNO. Tapi ini realitinya. Kita nak masuk gelanggang untuk pilihan raya negeri kali ini. Macam mana? Bagaimana kita nak bertanding di Kedah? Bagaimana kita nak bertanding di Terengganu? Bagaimana kita nak bertanding di Kelantan? Sebab dalam perkampungan Perikatan Nasional ada parti PAS. Kita dah tak ada kuasa. Kita cuma ada 30. PAS ada 42 kursi. Mereka lah tentunya mendominasikan suasana. Ini suasana ini perlu dilihat. Berlapang dada lah, duhai ahli warga UMNO. Kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah. Tanding boleh di Perak, boleh bertanding di Kedah, boleh bertanding di Kelantan, boleh bertanding di Terengganu. Malahan, saya yakin kita juga boleh bertanding di Selangor dan boleh bertanding di Negeri Sembilan. Sebab sejak diwujudkan keadilan ni, memang betul keadilan juga memusuhi UMNO. Kerana musuh mereka paling penting Dr. Mahathir. Kemudian bertalu-talu lah mereka juga memusuhi UMNO. Kerana mereka mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini realitinya. Tetapi bila keadaan kita sangkap sekarang ni, nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh, macam mana? Agong dah menitahkan semua 30 ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat yang menang mesti menghadap tuanku, sebab tuanku nak lihat satu persatu. Apakah ketetapan UMNO kali ini? Apakah wakil-wakil ini akan menyanggah sistem demokrasi?
dalam demokrasi yang walaupun dia menang satu undi, dia tetap menang. Tak boleh nak dikatakan Pakatan Harapan itu duduk nombor 2 dan Perikatan Nasional nombor 1. Prioriti. Ataupun mesti dilihat, diberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. Kena terima hakikat. Ni masalahnya hidup kita ni, kita tidak mahu menerima hakikat. Fakta itu kita ketepikan. Kita meletakkan kepentingan itu mengikut naluri hati kita. Jangan lupa saudara, baginda Rasulullah SAW menyatakan, dalam diri manusia itu ada sekeping, ada seketul daging. Kalau kalau baik, baiklah badan itu. Kalau buruk, buruklah badan itu. Iaitu hati. Kalau hati kita baik, hati kita tulus, bahagialah kita sebagai insaniah. Kalau kita buruk, buruklah perangai kita. Dan hari ini rakyat melihat. Sekarang ini saya nak bagi tahu pada wakil-wakil rakyat UMNO yang menang, anda sepatutnya memikirkan soal rakyat. Anda tidak boleh meletakkan kepentingan itu jaga hati. Aku tak suka dengan Anwar Ibrahim. Sebab tu sekarang ni, sebab dalam Anwar Ibrahim tu ada DAP, aku lebih suka di sini pada Perikatan Nasional. Tapi kena terima hakikat, rakyat telah buat keputusan. Jadi anda bercakap soal rakyat apa benda? Jangan dia pusingkan kepala otak rakyat. Rakyat dalam keadaan yang penuh dengan debaran. Tunggu hari pertama, tak selesai. Tunggu macam mana result keputusan pilihan raya. Berdebar-debar. Akhirnya, ini jadinya. Kemudian, tunggu pula siapa yang nak dipilih. Sari ke sari, saya ke sari. Akhirnya, tuanku melihat tak ada. Maka dipanggil dua-dua pemimpin ini. Pun tak selesai. Masing-masing penuh dengan keegoan. Masing-masing nak berebut kuasa. Masing-masing nak merasakan akulah. Ini perasaan akulah. Ada pula juak-juak di belakang. Jangan bunuh, jangan bunuh. Kemudian bagi tahu pada Presiden UMNO, jangan sekali-kali campur. Kita tak campur. Presiden ikut. Pun kena maki juga. Kerana tidak buat keputusan. Kerana mestilah sepatutnya memihak kepada Perikatan Nasional. Pun kena maki juga nanti. Kerana dia tidak menghormati prinsip demokrasi. Sokong Anwar Ibrahim pun kena maki juga. Ini setelah diadakan jaruran dari dulu lagi. UMNO Datuk Zahid Hamidi dah dari dulu lagi. Dulu lagi dah ada merencanakan bahawa dia akan memberikan kuasa, akan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dulu. Belum pasti. Hari ini macam mana? Inilah keadaannya. Saya melihat kadang-kadang pemimpin UMNO ni pun satu hal juga. Ada kalanya kita memilih untuk dikucing kurapkan oleh rakyat. Kerana sikap anda. Rakyat menanti ni. Yang mana anda turun ke gelanggang, turun ke lapangan, rakyat beri kemenangan pada anda. Sekarang rakyat nanti-nanti, mana janji kamu? Mana longkang yang tersumbat yang perlu diperbaiki? Mana jalan raya yang perlu diperbaiki? Mana jaminan untuk anak-anak dapat komputer? Dalam kita punya manifesto. Jangan lupa, sekarang ni kita tidak berada dalam kerajaan. Tentulah kita tak dapat merealisasikan apa yang kita janjikan dalam manifesto kita sewaktu pilihan raya dulu. Tapi kita tak boleh nak berlapang dada. Kita tak boleh nak, tak boleh, tak dapat, tak jadilah sebab kita bukan kerajaan. Rakyat dah bukan pilih kita. Tidak boleh meletakkan kesalahan pada rakyat. Kerana ada kawasan kita menang, ada kawasan kita kalah. Jadi, ruangnya di mana? Ruangnya carilah mana parti yang sesuai untuk UMNO bekerjasama. Supaya apa yang kita janjikan dapat dilaksanakan. Tapi dalam kita nak melaksanakan itu, jangan sampai kita menggadaikan prinsip demokrasi. Agar UMNO tidak dilihat parti kucing kurap. Ini ada juga ahli-ahli. Ya, ada macam-macam cerita. Ada orang dibayar. Bayar duit tu, bayar duit. Saya tak mau menuduh sebab saya tak ada bukti. Saya dengar macam-macam cerita. Cerita 1 juta lah, 100 juta. Saya tak nak bercakap. Dengar, boleh. Saya orangnya, anda datang, bawa bukti nyata. Dan saya bersetuju. Sekarang ni, bukti nyatanya yang dia ada di hadapan kita, Parti Keadilan atau Pakatan Harapan, dia ada 82 kursi parlimen.
Parti Perikatan Nasional ada 73. Artinya dalam race ini, dalam pertandingan ini, Pakatan Harapan mendahului Perikatan Nasional. Kalau kita perlu menyokong mereka, perlulah disokong yang menang. Bukan saya nak berkempen, tidak. Ini berasaskan pada fakta. Seandainya hari itu rakyat membuat pilihan, Perikatan Nasional dapat 82 dan Parti Keadilan dapat 73. Saya akan tentang habis-habisan. Kalau ada pimpinan kita nakkan juga dengan Anwar Ibrahim. Ini melanggar prinsip demokrasi. Begitu juga sekarang. Saudara Skyrock, PN PAS nak bawah BN UMNO. Mereka ni tak gila. Nak kerana kononnya Perikatan Nasional setuju pula duduk di bawah UMNO, Perdana Menteri daripada UMNO. Ini satu benda yang orang kata I cannot brain lah. You guys yang telah pun menjadi wakil rakyat, rakyat pilih, janganlah buat kerja gila. Ini saya kata kerja gila ni. Sebab itu tuanku titah. Jadi sekarang ni Siti Tin, betul tu. Mereka ni ambil kesempatan tak ada presiden. Benar. Saya bersimpati. Kenapa? Sebab itu saya katakan mereka minta Presiden UMNO berundur. Semalam saya dah bercakap. Seandainya hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi, orang yang tidak bertanggungjawab, dia kata okey kalau keadaan begini, semua nak suruh saya berundur. Maka UMNO inilah akan dilelong. UMNO ini akan dijaja. Orang yang mempertahankan UMNO, yang tidak boleh dijaja, yang supaya masa dulu pilihan raya PRU 14 dulu, sampai dia seret ke mahkamah, dituduh macam-macam, Datuk Zahid Hamidi. Peristiwa itu berulang lagi. Benar kata almarhum Datuk Harun Idris pada saya. Mal, ingat ya, peristiwa itu seringkali berulang-ulang dan berlaku di tempat yang berbeza-beza. Ini terjadi. Tak lama, 4 tahun lebih saja saya. Terjadi lagi. Dan orang yang melakukan onar ini orang yang sama. Yang menjaja wakil-wakil rakyat yang menang dalam pilihan raya ini orang yang sama. Ada habuan, ada nilai, ada wang ringgit. Kenapa dijadikan begitu? Tak serik-serik. Besok kalau UMNO bangkit balik, kalau Datuk Seri Zahid Hamidi memimpin balik UMNO, UMNO bangkit, muncullah saya menyokong UMNO. Kepala, saya minta maaf lah, saya nak rasa-rasa nak maki je orang ni saudara. Tapi saya tak menggunakan ruangan saya ini untuk maki hamun orang. Geram saya saudara. Melihat perangai sikap sesetengah pemimpin nak menggelarkan diri pemimpin. Akulah calon Perdana Menteri. Oh ini tak layak. Apa kata ni? Datuk Seri Hamidi tak layak untuk berunding, berhubung dengan kedudukan siapa nak jadi Perdana Menteri. Kamu kalah. You are gone. Kamu bertanding dalam pilihan raya, kamu kalah. Kamu memang tak layak. Seburuk-buruk pun Datuk Seri Hamidi, dia menang. Dia ada locus standi. Kamu tak ada locus standi. Jangan terus menghina. Sebab itu saya kata, sudah sampai masanya orang-orang yang begini ni elok disingkir daripada UMNO. UMNO tidak memerlukan orang ataupun ahli yang bersikap yang celupar sebegini. Cukup-cukuplah UMNO rosak kena mereka ni. Mereka melihat UMNO ini ladang untuk mengumpul kekayaan. Mereka lihat UMNO ini tempat untuk mencari tempat, dapat jawatan. Akhirnya orang kata UMNO ni perampok. Orang yang macam inilah rakyat bawah tak tahu. Ahli peringkat kaum B tunggulah dengan baik hati, dengan berlapang dada. Yang merampok mereka. Yang kebas projek ratus-ratus bilion. Projek satu, projek ini, projek itu, projek ini. Mereka kemudian maki hamun presiden. Boleh ke begitu saudara? Malahan saya yakin jangan saya tak nak cakap lebih ya. Saya nak sebut kata itu. Yang saya nak bagi tahu, besar kemungkinan, keyakinan saya saudara. Saya begitu yakin mereka sekarang ini menghalang Presiden UMNO untuk meneruskan aura demokrasi dalam pilihan raya kali ini adalah orang-orang yang sedang diburu ketakutan. Kerana mereka adalah calon-calon kluster mahkamah. Seandainya Presiden menentukan sokongan pada Sri Anwar Ibrahim, jangan main-main, saya dah bercakap. Sri Anwar Ibrahim akan kejar mereka seorang demi seorang. Baru mereka tahu langit tinggi rendah. Tapi saya mengharapkan, saya dah bagi tahu semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, dia tak boleh berlaku zalim. Jangan membalas dendam.
kita tak boleh ada dendam. Contohi Presiden UMNO, tak ada dendam. Bila sampai waktunya nak bertanding. Ambil watikah, ambil. Tapi ada perjanjian bahawa kamu, saya yakin besok tentulah Datuk Seri Zahid Hamidi akan bercakap dengan Agong. Tuanku, semua wakil-wakil rakyat ini telah pun menandatangani perjanjian dengan Patik sebagai Presiden. Mereka tak boleh buat keputusan sendiri-sendiri. Ini dia punya surat perjanjian. Besok terkangkanglah diorang semua. Bagaimana persara? Kita tunggu apa akan jadi jam 10.30 pagi besok. InsyaAllah. Kalau ada perkembangan-perkembangan terbaru, saudara just delete aja mereka tu. Memang perlu dideletekan daripada keahlian. Saya, jika ada perkembangan terbaru, saya akan melaporkan. Jumpa lagi malam esok ataupun tengah hari besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang-tenangkan fikiran. Terima kasih.